Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey kelas. So hari ini untuk video kali ini ya kita bincangkan pula soalan bahagian B, dan saya harap kamu sudah teliti ya video yang saya terangkan jawapan-jawapan dalam bahagian A baru ni ya. Jadi sekarang kalau ada tak faham ataupun confused ya dalam bahagian A, kamu boleh hubungi saya lah ya, kamu boleh hubungi saya. Okey. Untuk bahagian B ya, untuk bahagian B berdasarkan penilaian saya kepada jawapan-jawapan kamu, seperti biasa ya, kamu lemah dalam memberi huraian yang lengkap, dalam memberi huraian yang membolehkan kamu mendapat jawapan ataupun mendapat markah yang memuaskan ya. Kebanyakan kamu gagal dapat markah penuh untuk soalan esei ni kerana kelemahan dari segi huraian ya. So saya harap bila kamu melihat video ini, kamu rujuk juga kepada soalan dan jawapan yang kamu telah buat ya, dan kamu buat perbandingan ya, kamu buat perbandingan. Okey, kita lihat soalan nombor 21 ya. Kita lihat soalan nombor 21. Terangkan sebab-sebab sesebuah negara ingin mencapai matlamat dasar makroekonomi yang berikut. Okey. ABC itu sebenarnya matlamat makroekonomi. Okey, matlamat makroekonomi. Dan kenapa ya setiap negara mahu mencapai 3 matlamat ini? Banyak matlamat makroekonomi, tapi soalan ini tanya 3 sahaja. Mengapa kita perlu mencapai 3 matlamat makroekonomi ini ya? Okey. Baik. Jadi untuk kita kena pasti jawapan ya, kamu tolong rujuk kepada soalan kamu ya. Kamu kena rujuk kepada soalan, pastikan soalan berada bersama kamu sekarang untuk rujukan ya, untuk rujukan. Okey. Baik. Sekarang kita lihat ya jawapan untuk soalan 21 ini. Okey, jawapan untuk soalan nombor 21. Kenapa kita nak mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi? Okey, mengapa kita mahu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi? Baik, cuba kamu lihat soalan jawapan yang diberi. Jawapan cadangan ya. Ini adalah jawapan cadangan. Jawapan cadangan sahaja tau. Jawapan cadangan sahaja. Tidak semestinya skema yang kamu harus ikut, dan tidak semestinya jawapan cadangan ini adalah betul 100% ya, tidak semestinya. Okey, tidak semestinya. Jadi ini adalah jawapan cadangan untuk kita sama-sama ya, untuk kita sama-sama bincangkan ya, untuk kita sama-sama lihat bagaimana jawapan itu disampaikan. Jawapan itu disampaikan. Alright. Okey. Okey ya. Sekejap ya. Okey. Okey, sesebuah negara ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi kerana apa? Kerana untuk mengurangkan kemiskinan. Okey, itu adalah poin dia. Okey, mengurangkan kemiskinan. Dan di sini juga disebut bahawa apabila ekonomi berkembang,
peluang pekerjaan. Ini yang saya highlightkan ini adalah keyword. Peluang pekerjaan bertambah. Bagaimana peluang pekerjaan ini dapat mengurangkan kemiskinan. Kan? Peluang pekerjaan bertambah dan rakyat berpeluang meningkatkan pendapatan dan seterusnya dapat mengurangkan pengangguran. Kan? Mengurangkan pengangguran. Pendapatan rakyat meningkat secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan negara. Okey. Apabila pendapatan negara meningkat, pendapatan per kapita juga akan meningkat. Peningkatan pendapatan per kapita juga akan meningkatkan taraf hidup, ya, kerana taraf hidup diukur melalui pendapatan per kapita, kan? So bila pendapatan per kapita ini tinggi, bermakna taraf ataupun kadar kemiskinan dapat dikurangkan. Bukanlah dapat dihapuskan, ya, tapi dapat dikurangkan. Itu pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. So keywordnya di sini, bila pertumbuhan ekonomi awak kaitkan dengan peluang pekerjaan dan taraf hidup masyarakat. Okey, taraf hidup masyarakat. Baik, yang kedua pula ialah kestabilan tingkat harga. Ya, kestabilan tingkat harga umum, ya. Kenapa kita nak capai kestabilan tingkat harga umum ini? Okey. Cuba kita lihat pada jawapan cadangan yang dikemukakan ini, ya. Pencapaian kestabilan tingkat harga umum merupakan matlamat kedua sesebuah negara. Ya. Matlamat ini perlu dicapai bagi mengekalkan kestabilan kuasa beli. Ya. Mengekalkan kestabilan kuasa beli serta kos sara hidup. Kaitkan dengan benda ini, ya. Kestabilan kuasa beli dan kos sara hidup. Sudah pastilah harga ini, harga sudah pasti akan berkaitan dengan kuasa beli. Bila kuasa beli, sudah pastilah akan dikaitkan dengan kos sara hidup, ya. Semakin tinggi kos sara hidup, kuasa beli akan jatuh. Bila kuasa beli akan jatuh, taraf hidup rakyat menurun, kan? Harga ini sebenarnya mempengaruhi kos sara hidup. Harga tinggi, kos sara hidup tinggi. Bila kos sara hidup tinggi, kuasa beli jatuh, taraf hidup pun jatuh, ya. Sekiranya tingkat harga umum ini meningkat, ini dia dah bagi tahu lah. Sekiranya tingkat harga umum meningkat, kuasa beli masyarakat jatuh. Kuasa beli masyarakat jatuh dan kos sara hidup meningkat. Kestabilan harga umum, terutamanya harga input, boleh, harga input ni apa tahu? Harga input ini ialah harga bahan mentah, ya. Harga bahan mentah yang digunakan dalam proses pengeluaran, ya. Harga bahan mentah yang digunakan dalam proses pengeluaran. Okey, bila harga input tu jatuh, kestabilan harga umum, terutamanya harga input, boleh meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebab apa? Kita belajar sebelum ini, pertumbuhan ekonomi ialah pertambahan dalam keluaran negara. Bila harga input tu stabil, keluaran negara boleh ditambah, maka berlakulah pertumbuhan ekonomi. Okey, harga input yang rendah, ya, harga input yang rendah dan stabil secara tidak langsung menggalakkan pertambahan pelaburan. Ini lagi suntikan ke dalam ekonomi. Seterusnya meningkatkan keuntungan daripada pelaburan yang dilakukan. Kos input yang rendah juga membolehkan harga barang dikeluarkan juga rendah. Kan? Kos input yang rendah membolehkan harga dijual pada harga yang rendah. Ini membolehkan harga barang yang diekspor juga rendah dan akan meningkatkan ekspor. Sebab apa? Sebab barang keluaran kita lebih murah. Ya? Bila ekspor meningkat, pertumbuhan ekonomi juga meningkat kerana ekspor merupakan suntikan ke dalam ekonomi. So lihat betapa pentingnya kestabilan tingkat harga umum. Okey. Baik, yang ketiga ialah kenapa kita perlu imbangan pembayaran yang memuaskan. Imbangan pembayaran kamu perlu kaitkan dengan matlamat ekonomi yang berkaitan dengan rizab mata wang asing. Okey, kita lihat dari awal. Matlamat ekonomi yang hendak dicapai oleh sebuah negara ialah imbangan pembayaran yang memuaskan. Maksud memuaskan di sini sekurang-kurangnya ialah
imbangan pembayaran yang mengalami lebihan, kan, lebihan, surplus. Okey, matlamat ini ingin dicapai oleh sebuah negara kerana dengan imbangan pembayaran yang memuaskan, sesebuah negara mampu meningkatkan rizal mata wang asing. Ia juga akan menggalakkan pelaburan asing dan pelaburan portfolio ke dalam negara. Selain itu, harga dalam negara dapat distabilkan. Dan sebab apa? Sebab bila berlaku kemasukan pelaburan asing, ya, menyebabkan berlaku persaingan sengit, ya, dalam negara. Persaingan sihatlah, sengit dan sihat dalam negara, dan firma-firma akan berusaha untuk mengurangkan kos pengeluaran supaya dapat dijual pada harga yang lebih rendah. So bila harga yang lebih rendah, siapa yang dapat manfaatnya? Siapa yang dapat faedah? Mestilah pengguna. Okey, mestilah pengguna. Okey. Baik. Alright, itu adalah soalan pertama. Okey, soalan pertama iaitu mengapa kita nak mencapai tahap pertumbuhan ekonomi yang kenapa kita mahu capai beberapa matlamat ekonomi yang telah disenaraikan dalam soalan tersebut. Okey. Ya, pastikan kamu ada soalan, ya, dengan kamu, ya. Pastikan bersama kamu sekarang ada lampiran soalan. Okey. Baik. Okey, kita teruskan soalan nombor 22, ya. Soalan nombor 22, ya. Soalan nombor 22 iaitu 5 sebab, ya, 5 sebab nilai pendapatan negara dihitung tidak tepat. Ya. Mengapa nilai pendapatan negara dihitung tidak tepat? Okey. Sekejap, ya. Okey, sekejap. Saya ada miss maklumat dekat sini. Saya akan menggunakan file ini. Okey. Okey, tak apalah, saya tak ada gambar untuk jawapan cadangan yang pertama. Tapi saya akan sebutkan untuk kamu. Iaitu masalah dalam penghitungan. Soalan yang kedua inilah 5 sebab nilai pendapatan negara yang dihitung dalam sesuatu tahun tidak tepat. Sebenarnya soalan nombor 22 ini, soalan nombor 22 ini dia soalan ini mahukan kami menerangkan masalah-masalah yang timbul, ya, dalam menghitung pendapatan negara. Okey, dalam menghitung pendapatan negara, minta kamu terangkan masalah yang berlaku dalam menghitung pendapatan negara. Okey. Baik. So, yang pertama, sebab nilai pendapatan negara dihitung dalam sesuatu tahun tidak tepat ialah, yang pertama ialah masalah pengumpulan maklumat. Okey, masalah pengumpulan maklumat. Cuba kamu lihat yang pertama ni, ya. Iaitu masalah pengumpulan maklumat. Masalah pengumpulan maklumat merupakan salah satu sebab berlakunya ketidaktepatan pendapatan negara. Okey. Hal ini kerana berlaku terdapat segelintir pihak tertentu yang memberikan butiran pendapatan kurang daripada yang diperolehi. Okey, kurang daripada
Maksudnya segelintir peniaga ataupun pengeluar memberi data maklumat yang tidak tepat, okey, tidak tepat untuk mengelakkan daripada membayar cukai. Sengaja pengeluar ataupun sesebuah firma itu memberi maklumat yang tidak tepat. Kenapa? Sebab nak mengelakkan daripada membayar cukai. Semakin banyak data yang diberi, semakin banyak pendapatan yang didedahkan kepada pihak yang menghitung pendapatan negara, maka makin banyak cukai yang mereka perlu bayar. So mereka cuba untuk tidak memberikan data yang tepat kepada kerajaan, supaya tidak mengelak, supaya dapat mengelakkan daripada membayar cukai yang banyak. Ya. So masalah ini juga terjadi kerana tidak terdapat penyata. Ada juga firma yang tidak ataupun pengeluar yang tidak mempunyai penyata pendapatan bulanan yang tepat. Okay? Penyata bulanan yang tepat atau tahunan yang tepat, seperti pendapatan petani, nelayan dan penoreh. Mereka ini melakukan kegiatan ekonomi tetapi tidak direkod dengan baik. Dan tidak direkod dengan baik, maka ia menyebabkan data yang diperolehi adalah tidak tepat. Timbul masalah dalam mengumpul data. Okey. Baik, yang kedua, kenapa penghitungan pendapatan negara sesebuah negara itu tidak tepat? Yang kedua ialah masalah penghitungan dua kali. Yang ini memang berlakulah masalah penghitungan dua kali. Masalah ini wujud kerana kesukaran untuk membezakan sama ada sesuatu barang itu, okey, sama ada suatu barang itu merupakan barang akhir ataupun barang perantaraan. Nak bezakan susah. Dan kadang-kadang barang tu tak berubah bentuk, tapi bezanya pembeli. Kalau barang itu dibeli oleh, contoh gandum kan, gandum dibeli oleh kedai mamak buat roti canai, barang itu, gandum itu akan menjadi barang perantaraan. Tapi kalau gandum itu dibeli oleh kita, kita beli dan kita masak sendiri, buat kuih dekat rumah, maka gandum itu akan menjadi barang akhir kan. Barang akhir. So kesukaran untuk membezakan sama ada sesuatu barang merupakan barang akhir ataupun barang perantaraan. Jika pendapatan negara dikira berdasarkan nilai barang akhir, maka nilai barang perantaraan tidak perlu diambil kira. Jika kedua-dua diambil kira bersama-sama, maka akan wujud pengiraan dua kali. Ini masalah dia. Maka akan wujud pengiraan dua kali. Perhitungan nilai kereta terpakai misalnya, dan nilai saham yang dijual semula juga menyebabkan nilai keluaran negara lebih besar daripada yang sepatutnya. Kereta terpakai, kereta second hand. Untuk awak beli kereta Myvi 50,000, kereta baru Myvi 50,000. 50,000 itu akan dimasukkan ke dalam penghitungan pendapatan negara. 50,000 itu. Tetapi kalau Myvi itu dijual semula, kan, kamu jual semula kepada orang lain dengan harga katakan 40,000. 40,000 itu tidak dihitung dalam pendapatan negara. Kan? Tidak dihitung dalam pendapatan negara sebab penjualan itu berlaku tiada rekod yang tepat untuk menunjukkan berlakunya transaksi penjualan kereta terpakai tersebut, kan. Perhitungan nilai kereta terpakai pun susah untuk kita nilai kan berapa yang sepatutnya, kan. Okey, ini menyebabkan berlakunya penghitungan dua kali. 50,000 kan, 50,000 dihitung dalam pendapatan negara, kan. 40,000 yang kamu jual tadi dihitung dalam pendapatan negara. Sepatutnya yang kita hitung adalah 40,000 itu saja. Okey, sepatutnya yang dihitung adalah 40,000 itu saja, 50,000 itu saja. Tapi bila kamu jual pula 40,000, maka 40,000 itu akan dihitung lagi, sedangkan barangnya satu saja, iaitu kereta tadi, kan. So jadi 40,000 campur 50,000 yang sebelumnya tu jadi 90,000. 90,000 telah dihitung dalam pendapatan negara untuk satu objek sahaja, iaitu sebuah kereta.
Kan? Itu yang menyebabkan nilai pendapatan negara dihitung lebih besar daripada yang sepatutnya. Okey? Baik. Alright. Yang ketiga pula, yang ketiga, terdapat produk daripada aktiviti yang tidak dikira. Terdapat produk daripada aktiviti yang tidak dikira. Ya, ini ya. Terdapat juga produk daripada kegiatan yang produktif. Terdapat juga produk daripada kegiatan yang produktif yang tidak dikira dalam pengiraan pendapatan negara. Hal ini menyebabkan pendapatan terkurang nilai daripada nilai sepatutnya. Misalnya, contohnya, banyakkan kamu semua tak letak contoh tahu dalam huraian. Itu yang menyebabkan kamu tak dapat markah yang baik. Ya, misalnya hasil usaha, misalnya ni contohlah, contoh. Misalnya hasil usaha sendiri yang tidak dipasarkan, seperti ikan yang ditangkap oleh nelayan yang dimakan oleh ahli keluarga dan diri sendiri. Itu semua tidak dinilai dalam pendapatan negara, tetapi kegiatan itu adalah kegiatan aktiviti ekonomi yang produktif, kan? Dimakan ni poin dia, dimakan sendiri oleh ahli keluarga nelayan tersebut. So tidak dikira walaupun berlaku aktiviti keluaran di situ, kan? Okey. Yang ketiga, kegiatan yang produktif tidak dibayar dengan wang. Yang atas, yang nombor 3 tu, yang ini yang nombor 4 ni, yang nombor 4 ya. Yang nombor 3 ni, aktiviti yang tidak diambil kira, kan? Yang ketiga ini, yang keempat ini ialah tidak dibayar dengan wang. Tidak dibayar dengan wang. Masalah pengiraan pendapatan negara juga berlaku disebabkan oleh terdapatnya kegiatan ekonomi yang dibayar dengan barang. Tidak dibayar dengan wang tetapi dibayar dengan barang, atau perkhidmatan bukan dibayar dengan wang. Hal ini menyebabkan upah atau gaji yang dibayar dengan wang adalah kecil, dan upah inilah yang dihitung dalam pendapatan negara. Dan yang dihitung dalam pendapatan negara adalah upah wang. Tapi upah yang dalam bentuk barang tidak akan dihitung dalam pendapatan negara. Ini menyebabkan pendapatan negara tidak tepat ataupun terkurang nilai. Maksudnya tidak tepatlah, terkurang nilai ataupun terlebih nilai bermakna tidak tepatlah pendapatan negara itu. Okey. Ini menyebabkan upah atau gaji yang dibayar dengan wang adalah kecil, kan? Kecil, dan upah inilah yang dihitung dalam pendapatan negara. Ini contoh. Ini penting sebenarnya, kan? Kamu tidak nyatakan contoh dalam huraian kamu, markah mesti kurang kalau tak ada contoh. Contohnya perkhidmatan suri rumah, memasak, menjaga anak dan membersihkan rumah tidak dikira dalam pendapatan negara. Jika perkhidmatan suri rumah diberikan upah wang, maka pendapatan negara akan menjadi lebih tinggi. Tetapi tidak, kan? Ini memasak ni, kalau dibayar ada upah dia. Menjaga anak ada upah dia sepatutnya. Membersihkan rumah pun ada upah dia sepatutnya. Tapi disebabkan dilakukan oleh isi rumah, ia tidak dibayar dengan wang. So ini diklasifikasikan sebagai kegiatan yang produktif yang tidak dibayar dengan wang. Dan kegiatan yang nombor 3 ini menyebabkan pendapatan negara terkurang nilai, kan? Sepatutnya pendapatan kita akan lebih tinggi, tetapi disebabkan ia tidak dibayar dengan wang, maka pendapatan negara kita akan menjadi terkurang nilai. Okey. Dan yang kelima, masalah penentuan harga barang. Ni harga ni, kenapa masalah? Sebab harga barang adalah berbeza-beza mengikut masa dan musim atau tempat. 3 yang menyebabkan harga berbeza: masa, musim dan tempat. Dan tempat, kawasan pedalaman harga lain, kawasan bandar harga lain, luar bandar harga lain, musim hujan harga lain, musim panas harga lain, musim perayaan harga lain. Ini menyebabkan harga sentiasa berubah-ubah. Ini menyebabkan harga sebenar adalah tidak tepat.
Kesannya pendapatan negara tidak tepat. Misalnya harga barang. Misalnya, setiap jawapan ada. Contohnya, misalnya kan. Harga barang semasa musim perayaan adalah tinggi berbanding musim-musim lain yang menyebabkan pengiraan pendapatan negara orang tepat. Okey. Alright, itu adalah jawapan cadangan bagi soalan nombor 22. Kita teruskan kepada soalan nombor 23 pula ya. Soalan nombor 23 iaitu nyatakan dua faktor yang membolehkan peningkatan kemahiran buruh, dan B, dengan menggunakan gambar rajah permintaan agregat dan penawaran agregat, terangkan bagaimana peningkatan kemahiran buruh mempengaruhi keseimbangan pendapatan negara. Okey, soalan ini memerlukan gambar rajah. Soalan ini memerlukan gambar rajah. Alright, tapi tak apa, kita lihat dulu. Ini ya, soalan nombor 23 ya, soalan nombor 23 A dulu ya. Markahnya 2. Itu soalan 23A ini ialah dua faktor yang membolehkan peningkatan kemahiran buruh. Okey, dua faktor yang menyebabkan peningkatan kemahiran buruh, iaitu faktor yang boleh meningkatkan kemahiran buruh. Yang pertama ialah peningkatan tahap pendidikan. Ya, peningkatan tahap pendidikan. Apabila tahap pendidikan seseorang tinggi, mereka mempunyai lebih pengetahuan yang boleh meningkatkan kemahiran. Okey. Baik, yang kedua, apakah faktor yang boleh meningkatkan kemahiran buruh? Ialah latihan dan kemahiran. Itu yang kedua. Okey. Latihan dan kemahiran juga boleh diberikan kepada buruh sama ada melalui kursus jangka pendek atau kursus jangka panjang yang membolehkan kemahiran pekerja akan bertambah. Okey, banyak lagi ya cara-cara ataupun faktor-faktor yang membolehkan peningkatan kemahiran buruh. Boleh cek dalam buku-buku rujukan lah. Baik, yang B ni, ini penting, 8 markah, iaitu dengan menggunakan gambar rajah permintaan agregat, iaitu ADAS. Terangkan bagaimana peningkatan kemahiran buruh mempengaruhi keseimbangan pendapatan negara. Okey. Baik. Peningkatan kemahiran buruh ini dia akan mempengaruhi AS. Okey. Sebab apa? Sebab buruh akan menambah peningkatan kemahiran buruh akan meningkatkan penawaran. Okey. Peningkatan kemahiran buruh akan meningkatkan penawaran. Sebab itulah arrow dia ke kanan. Itu bermakna berlaku peningkatan kemahiran buruh yang menyebabkan peningkatan penawaran berlaku. So berdasarkan rajah di atas, seperti biasa, huraian mesti ada keseimbangan asal. Berlaku pada titik E kosong. Okey, berlaku pada titik E kosong, iaitu apabila kelok AS kosong bersilang dengan AD, ya. Pendapatan negara benar, keseimbangan ialah Y kosong dan harga ialah P kosong. Ya. Okey. Apabila kemahiran buruh meningkat, sebut balik apa isu yang dibangkitkan oleh soalan. Apabila kemahiran buruh meningkat, daya pengeluaran buruh meningkat. Mereka akan lebih cekat menjalankan kerja dan sekaligus keluaran negara akan meningkat. Kan? Pertambahan dalam keluaran negara ditunjukkan oleh pergerakan kelok penawaran ke kanan, iaitu dari AS0 ke AS1. Okey. Baik. So semasa harga P0, okey, pada semasa harga P0 terdapat lebihan penawaran sebanyak E0X. Ni E0X kan, ini berlaku lebihan penawaran kalau kita menggunakan harga yang asal kan. Tetapi pada kelok AS yang baru, pada harga P0 berlaku lebihan penawaran kan. Hal ini mendorong harga jatuh lah bila berlaku lebihan penawaran. Harga jatuh, kesannya keseimbangan baru terbentuk. Harga akan jatuh sehingga tiada lagi lebihan penawaran, dan tiada lagi lebihan penawaran itu berlaku pada titik
I1, berlaku pada titik I1, ya. Kesannya keseimbangan baru berlaku di I1 apabila AS1 bersilang dengan AD, ya. AD yang asal lah. AD tak berubah, ya. AS1 bersilang dengan AD, pendapatan negara benar ialah Y1 dan harga yang baru ialah P1. Kamu sebenarnya kena sebut, ya, pendapatan negara meningkat, kena sebut di sini, ya. Kena sebut pendapatan negara meningkat dari Y0 ke Y1 dan harga pula menurun dari P0 ke P1, kan. Itu barulah menjawab soalan, kan. Sebab soalan itu dia minta terangkan bagaimana peningkatan kemahiran mempengaruhi keseimbangan pendapatan negara, mempengaruhi keseimbangan. So kita kena terangkan dengan lebih detail mempengaruhi keseimbangan pendapatan negara, iaitu perubahan Y dan perubahan harga. Okey, itu adalah soalan yang nombor 23. Okey, saya rasa soalan 23, ya. Okey, untuk soalan 24 dan 25 serta soalan nombor 26 kita akan sambung pada video yang akan datang lah, ya. Pada video yang akan datang. Saya harap kamu boleh faham, dan boleh kenal pasti, ya, kehendak soalan dan nak menghasilkan jawapan yang lebih baik, jawapan yang berkualiti. Jawapan yang berkualiti ini bermaksud boleh tackle markah lah, memberi contoh, kan, gambar rajah yang betul, gambar rajah yang tepat, ya. Okey, so untuk itu sajalah video untuk kali ini. Kita akan sambung pada video yang akan datang, ya. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera.